Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan sifat-sifat kepemimpinan 21 sifat untuk abad 21 kan. Jadi yang ketiga ni adalah pengetahuan yang luas Jadi semakin besar bidang kepimpinan satu orang itu, semakin luaslah pengetahuan yang diperlukannya kan. Negara yang besar dia kena tahu lagi, fahamlah selok-belok geopolitik bukan setakat politik tempatan tapi geopolitik politik dunia lah dia kena tahu kan. Jadi kepentingan pengetahuan yang luas ni dalam Quran disebutkan ini dalam satu kisah selepas zaman Nabi Musa Nabi Musa dah selamatkan orang Israel orang Israel daripada Firaun, bawa lari menyeberang Laut Merah sampai ke Palestin lah. Dan lepas kewafatan Nabi Musa, orang Israel ni berpecah kan, dia berpecah kepada beberapa kumpulan, dan di sana ada raja yang zalim kan, Jalut nama dia kan, ataupun orang putih Goliath kan. Goliath ni kejam kan. Jadi orang Yahudi ni pun berdoa minta pada seorang rasul pada tu, rasul daripada Allah, namanya Sam'un ataupun Samuel ni nabi lah, seorang nabi. Dia minta supaya Samuel ni berdoa kepada Allah untuk melantik seorang raja di kalangan mereka. Lalu Allah bagi wahyu kepada Samuel untuk melantik Talut kan, Talut menjadi raja. Inilah raja yang langsung dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung ya. Jadi dalam Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah kan, tidakkah engkau ketahui tentang kisah ketua-ketua Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, iaitu Nabi Samuel, lantiklah seorang raja untuk kami supaya boleh kami berperang bersama-sama dengannya di jalan Allah. Maka Nabi menjawab, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan perang, kamu tidak akan berperang? Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan juga anak-anak kami Maka apabila perang diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan ingatlah, Allah mengetahui orang-orang yang zalim Jadi Allah telah wajibkan mereka berperang, tapi tak pergi perang juga kan. Kemudian mereka mohonkan seorang raja untuk menyatikan mereka tu, yang tadi Allah lantik Talut kan. Jadi bila lantik Talut ni, Rasul bagi tahulah kan, Nabi Samuel bagi tahu bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja kamu. Maka mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa pemerintahan kami sedangkan kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan daripadanya, dan dia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, sungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan yang dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya Jadi di situ Allah sebutkan al-ilm wal jism kan, bastata fil ilm wal jism kan. Allah telah memberinya pengetahuan yang luas dan juga tubuh badan yang ni kan. Jadi tadi mereka nak dah pecah-pecah, suruh perang tak nak perang. Lepas tu Allah lantik nabi. Pasal mereka minta raja. So mereka minta mohon raja. Dah Allah lantik Talut kan. Tapi mereka kata, kami kaya, kami orang besar, takkan orang biasa-biasa pula jadi raja kan. Tapi Allah sebutkan, Allah lantik dia sebab dia ni adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan juga tubuh badan yang kuat kan. Jadi itulah dianya kan. Jadi pengetahuan luas ni amat penting sebenarnya kan. Dan apabila kita nak melatih pemimpin ataupun kita nak jadi pemimpin, pastikan kita mempunyai pengetahuan yang luas lah kan. Seperti tadi Talut Allah lantik kan.
Dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah juga kan, yang telah dilantik menjadi khalifah itu adalah memang orang-orang yang berpengetahuan luas, ya kan. Mereka ni usahawan, ya, kebanyakannya usahawan-usahawan besar, ya. Mereka macam katalah kan apa namanya ni, Abu Bakar, ya. Dia ni telah biasa berjalan ke Syam kan, berniaga kat sana, jumpa macam-macam orang kat sana kan. Jadi pengetahuannya berkenaan dengan geopolitik memang mantap kan. Dan dia berkenaan dengan kerajaan Byzantium, Rom Byzantium ni memang dia tahu kan. Dan juga dia pergi berjalan berniaga sampai ke kawasan-kawasan Parsi kan. Dan dia tahu kerajaan Parsi dan kerajaan Byzantium ni kan. Dan dia ni dan juga besar kemungkinan pada waktu itu dia juga mempunyai hubungan perniagaan dengan orang Cina, India dan juga kawasan-kawasan Nusantara kan, sebab dia juga pergi ke Yaman, ya, dan juga pergi sampai ke Iraq, ya. Jadi di sana juga ada peniaga-peniaga yang datang dari Cina, India, ya, dan juga daripada Nusantara lah, daripada tanah Melayu ni kan. Dan juga rakan-rakan perniagaan di Syam juga telah mendapat tahu akan, dan orang-orang Syam pada waktu itu, rakan-rakan perniagaan dia dah tahu yang akan muncul seorang rasul dalam tempoh yang terdekat itulah kan, berdasarkan pengetahuan mereka daripada Alkitab, ya kan. Jadi wakan dah tahu bahawa Nabi Muhammad akan datang kan, seorang rasul akan datang kan. Dan ketika Rasulullah dilantik jadi rasul, itu dia terus orang yang pertama kan, dialah orang yang pertama masuk Islam kan, selepas Khadijah lah kan. Dan apabila dia telah masuk Islam bersama-sama Rasulullah, dia adalah seorang dia menjadi dia menjadi orang yang jurucakap, ya, yang mendampingi Rasulullah dan jurucakap kan kepada Rasulullah, sebab dia tahu keturusan dan asal usul setiap rombongan haji yang datang, ya. Bila orang datang haji itu dia tahu orang ni daripada mana, pada suku mana kan, apa sifat-sifat dia, dan dia boleh bercakap dalam bahasa orang itulah kan. Juga Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ni pun juga businessman juga kan, walaupun dia tidak sebesar sekaya Abu Bakar dan Osman, ya. Dia ni pun seorang anak usahawan kan. Dan ketika muda lagi dah sampai ke Syam, ke Rom, ke Parsi untuk urusan perniagaan kan. Ketika di Syam, Rom dan Parsi, dia mengambil kesempatan untuk berjumpa cendekiawan-cendekiawan untuk mempelajari selok-belok masyarakat tempatan. Apabila dia dilantik menjadi khalifah, ia telah memahami banyak perkara-perkara mengenai orang-orang Arab, orang Rom, orang Parsi kan. Bahkan mengetahui rupa bumi Syam dan Parsi, yang menyebabkan ketika dia menjadi khalifah, dia dapat mengatur strategi perang lah yang baik, sebab dia faham, dia tahu macam mana selok-beloknya kan, dan dia tahu di mana kekuatan orang-orang ni dan kelemahan orang-orang ni kan, dan juga rupa buminya kan. Dan juga ketika pemerintahnya bila cepat sangat berkembang cepat sangat, sebab dia tahu dah biasa kan melihat bagaimana sistem pemerintahan di negeri lain, tempat lain, ya. Dia very inovatif kan, dia tahu apa nak buat. Walaupun dia tidak ada pengalaman sebagai raja, sebagai khalifah, sebagai governor pada waktu itu, tapi dia tahu apa nak buat kan. Dia tahu macam mana nak perkemaskan negara, sistem kewangan dia, financial system, service dia kan, urusan tanah kan, dia tahu kan. Walaupun dia tak pernah buat, tapi pasal dia dah berjumpa dengan orang ni, dia dan terus dia berinovasi, membuat peraturan-peraturan yang sesuai kan. Dan juga sebagai pemimpin perlu pengetahuan istimewa, ya. Istimewa ni ialah general knowledge tu kena luas kan. Tetapi ada lagi beberapa yang istimewa dah yang perlu, macam Nabi Daud, ya. Nabi Daud ni pun istimewa dia dia memahami isyarat-isyarat gunung kan, hingga gunung-gunung yang boleh bertasbih bersamanya setiap petang, ya kan. Kalau kita sekarang gunung nak meletup pun tak sedar lagi kan, tapi Nabi Daud ni dia memahami isyarat-isyarat daripada gunung-gunung kan. Dan dia juga ni pandai besi, ya, pandai besi. Dalam surah Sabah Allah sebutkan dia ni pandai besi, dan dia mempunyai kemahiran untuk melebur besi, menempanya mengikut keperluan kan. Dan terdapatnya pula kesan-kesan relau kuno di kawasan kita ni, misalnya dekat Sungai Petani tu kan ada relau kuno yang
desainnya macam moden, tapi zaman dulu kala kan, carbon dating dia dah lebih 2,600 tahun dahulu. Jadi ada orang speculate mungkin Nabi Daud dah sampai kat sini lah kan. Tapi itu spekulasi sajalah kan, sebab macam mana ada relau besi yang desainnya macam desain moden ada dekat Sungai Petani, usianya daripada 2,600 tahun dahulu kan. Dan juga Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ni pun juga punya kelebihan yang luar biasa lah. Dia boleh berbicara dengan binatang-binatang, kan, haiwan-haiwan, dengan semut ya. Semut pun dia tahu bahasanya kan. Dan dalam jentera pentadbiran dan tenteranya terdapat macam-macam lah, termasuklah jin kan. Dan orang-orang yang amat pintar ya, amat pintar ya. Jadi itulah ya, kepimpinan ini perlu kepengetahuan yang luas, tapi masa sama juga dia perlu ada pengetahuan yang istimewa, yang lebih pada orang lain kan. Jadi itulah kita perlu bina lah kan, murid-murid kita, anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri perlu tambah pengetahuan seluas-luasnya dan juga cuba cari niche kita lah, pengetahuan kita ekstra yang lebih pada orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.